أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. InsyaAllah kita akan kembali meneruskan pengajian kitab Risalah Ar-Risalatul Qushairiyah atau Risalah Sufi pada muka surat 309. Sambungan apa yang telah kita bicarakan sebelum ini yang berkait dengan salah satu daripada sifat kesufian, iaitu futuwah. Futuwah yang diterjemahkan dengan maksud keberanian atau dengan maksud marwah yang mulia. An-Nasr Abadi menyatakan Ashabul Kahfi disebut fityah kerana mereka beriman kepada Allah tanpa perantaraan. Dikatakan manusia yang futuwah adalah orang yang berani menghancurkan berhala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Faja'alahum juzadha. Dan maka Ibrahim AS membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong. Suratul Anbiya, surah ke-21, ayat yang ke-58. Berhala setiap manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Jadi orang yang melawan hawa nafsunya sendiri adalah orang-orang yang benar-benar futuwah. Al-Haris Al-Muhasibi menyatakan, futuwah menuntut agar engkau berlaku adil kepada orang lain, tetapi tidak menuntut keadilan dari mereka. Umar bin Uthman Al-Makki mengatakan, futuwah adalah memiliki akhlak yang baik. Ketika Junaid Al-Baghdadi ditanya tentang futuwah, dia menjawab, futuwah artinya engkau tidak membenci orang miskin, tapi juga tidak menghindari orang kaya. An-Nas Abadi berpendapat, kemuliaan atau disebut muru'ah, marwah, adalah sebahagian dari futuwah. Ia bererti berpaling dari dunia ini dan juga akhirat, dengan bangga menjauhi keduanya. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi menyatakan, futuwah bererti bahawa hal-hal yang abadi maupun yang fana sama sahaja bagimu. Putera Ahmad bin Hanbal menuturkan, ayahnya ditanya, apakah futuwah itu? Dia menjawab, futuwah artinya meninggalkan apa yang engkau inginkan demi apa yang engkau takuti. Ditanya kepada salah seorang sufi, apakah futuwah itu? Dia menjawab, futuwah artinya engkau tidak peduli apakah tamu yang engkau hadapi adalah seorang wali ataukah seorang kafir. Saya mendengar salah seorang ulama mengkhabarkan, seorang majusi mengundang Ibrahim AS makan. Ibrahim menjawab, aku mahu menerima undanganmu dengan satu syarat, iaitu bahawa engkau memeluk Islam. Mendengar jawapan itu, si majusi itu lalu pergi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Ibrahim selama 50 tahun. Kami telah memberinya makan sekalipun dia kafir. Apa salahnya jika engkau menerima sedikit makanan darinya tanpa menuntutnya mengganti agama? Ibrahim lalu mengejar si majusi itu sampai berjumpa, lalu minta maaf kepadanya. Ketika itu si majusi bertanya kepadanya mengapa dia minta maaf. Ibrahim menjelaskan, menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi.
dan orang Majusi itu lalu masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah memberikan gambaran ringkas apa itu futuwah daripada perkataan fata ataupun sifat muda, kuat, gagah. Kerana orang-orang muda, orang-orang yang mempunyai kekuatan, orang-orang yang mempunyai keazaman yang kuat, cita-cita yang tinggi, bahkan daya tahan lasak yang luar biasa. Kerana itu bila Allah Ta'ala memuji Ashabul Kahfi, disebut mereka sebagai kelompok pemuda yang berani melakukan perubahan. Dan demikian juga waktu Allah menceritakan ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembahan penduduk di negeri Nabi Allah Ibrahim AS, maka waktu itu Ibrahim sifatnya seorang pemuda. Artinya, kekuatan yang ada pada kita, bila kita gunakan benar-benar menepati syariat, kekuatan yang ada yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan benar-benar patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini disebut futuwah. Sama ada ia berupa tindakan-tindakan daripada gerakan-gerakan zahir kita atau daripada jiwa dan hati kita, perasaan dan minda kita. Kerana itu bila kita menyebut tentang Ashabul Kahfi, bagaimana mereka boleh beriman kepada Allah. Allah mengilhamkan kepada mereka iman sehingga mereka melihat apa yang berada sekitar mereka ini fasik, mungkar, syirik. Lalu mereka meninggalkan negara yang penuh dengan syirik itu. Mereka tidak mampu untuk mengubahnya kerana menjadi majoriti ataupun kesepakatan negara tadi kepada kekufuran. Lalu mereka ini, pada pemuda yang punya kekuatan ini, mengasingkan diri. Artinya, orang-orang yang mampu mengasingkan diri ialah orang yang punya kekuatan. Orang yang tidak punya kekuatan mungkin tidak mampu mengasingkan diri ketika mana keinginan dan juga tabiatnya suka bercampur dengan manusia. Orang-orang yang punya futuwah, dia tahu kalau dengan bercampur dengan manusia boleh bawa mudarat, maka dia tak akan bercampur. Untuk mempunyai sifat ini, perlu ada satu kekuatan yang luar biasa. Umpama kita lihat hari ini dalam arahan pemerintah kita supaya mengasingkan diri, menghadkan pergerakan kita. Kita yakin yang mampu melakukannya hanyalah orang yang punya kekuatan diri mereka. Apatah lagi mereka mengetahui mudarat bila berlakunya percampuran itu. Akhirnya mereka melihat, mereka berani untuk duduk di rumah. Untuk mengelakkan kemudaratan, mafsadah yang besar pada diri mereka, keluarga mereka, bahkan pada orang lain. Kerana itu, orang-orang yang istiqamah mematuhi arahan ini berada di rumah, mereka ini ada keberanian, futuwah. Tetapi orang yang tidak berani untuk duduk di rumah, terus berlega-lega tanpa tujuan dan arah, mereka tidak punya keberanian, kekuatan. Mereka orang yang sudah terbiasa. Walaupun mereka tahu kerosakan akan menimpa dan akan merosakkan mereka, menghancurkan mereka. Maka ini perlunya ada sifat futuwah. Dan kita lihat bila para ulama mendefinisikan futuwah mengikut pelbagai keadaan. Orang-orang yang punya futuwah, yang saya kata asasnya keberanian untuk melaksanakan perintah Allah. Kekuatan. Asasnya ialah sifat yang senantiasa patuh kepada Allah. Kekuatan ini disebut futuwah. Bila Al-Haris Al-Muhasibi berkata, futuwah itu kita berlaku adil kepada orang lain tanpa kita menuntut keadilan untuk hak kita. Artinya apa yang kita utamakan, jangan kita penyebab berlakunya kezaliman. Namun kalau orang menzalimi kita, kita memilih sabar. Jangan kita mengambil hak orang lain. Bila mana kita tahu adanya hak orang lain, kita cepat-cepat memberikannya. Tapi jangan kita mudah meminta hak kita. Begitu orang yang futuwah. Sebab itu kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaihi, seorang tabi'in yang mulia. Bila beliau tahu di luar sana adanya orang miskin, adanya orang susah, maka setiap hari apa yang menjadi lebihan makanannya, minumannya, pakaiannya,
maka dia akan berikan semuanya. Apa yang menjadi lebihan? Kemudian pada malam hari dia bermunajat, Ya Allah, Uwais telah memberikan apa yang sudah menjadi lebihan kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang memerlukannya. Maka Uwais tidak punya apa lagi. Artinya bagaimana Uwais Al-Qarni melihat apa yang menjadi lebihan itu adalah hak orang lain. Tuan-tuan, dalam keadaan kita tak kata darurat lah, sedikit kesukaran, kesusahan hari ini. Kita tahu ramai sahabat-sahabat kita yang mungkin terkesan besar dengan apa yang berlaku hari ini. Dan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak terkesan apa-apa. Cuma melibatkan sedikit kebebasan. Mungkin sahabat-sahabat kita yang biasa berniaga di tepi-tepi jalan terkesan. Mungkin sahabat-sahabat kita yang biasa mendapat rezeki dengan cara keluar, bertemu masyarakat, terkesan. Maka di sinilah kita perlu amalkan sifat futuwah. Apa yang menjadi lebihan yang kita ada, maka kita berkongsi. Khususnya orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang dekat dengan kita. Kerana ini menandakan keberanian kita. Dan ini menandakan sifat adil kita. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, siapa yang ada lebihan itu, lebihan ini, maka hendaklah berikan pada orang yang memerlukan. Sehingga kata sahabat, kami melihat bahawa yang lebih itu bukan hak kami. Kami sekarang apa yang kami hendak gunakan? Yang lebih itu mulakan berfikir hak orang lain. Maka demikian kita sentiasa punya sifat futuwah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana awal umat Islam Muhajirin berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia faham keadaan orang-orang Muhajirin. Sebahagian mereka belum dapat pekerjaan, mencari pekerjaan. Sebahagian mereka ini masih memerlukan bantuan. Maka apa yang dibuat oleh Sa'ad bin Ubadah, setiap kali dia masak, dia ingat sahabat-sahabat yang tinggal di masjid untuk memanggil mereka makan bersamanya. Demikian juga dilakukan oleh sebahagian besar para sahabat. Ini futuwah. Selain daripada makna ishaq, yakni melebihkan orang lain, memberi keutamaan pada orang lain. Yang berani buat baik, dia punya sifat. Orang yang suka buat baik, dia punya sifat berani. Kan setiap benda ada risiko. Risiko orang berani, dia tidak melihat risiko itu sebagai penghalang, tapi melihat risiko itu sebagai satu kemuliaan. Kerana itu bila kita baca sebelum hadis, Nabi SAW pernah menyatakan, La yazalullahu ta'ala fi hajatil abd, ma damal abdu fi hajati akhih muslim. Sentiasa Allah dalam pertolongan pada hamba yang senantiasa ingin menolong, melunaskan, menyelesaikan hajat saudaranya yang Islam, sesama Islam. Artinya ini orang yang punya futuwah. Dan kalau kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Makki ataupun Umar bin Uthman Al-Makki, bahawa futuwah itu ialah akhlak yang baik. Tuan-tuan, bila kita sebut akhlak yang baik, artinya kita sentiasa memberi hak penghormatan, hak pertolongan, keperluan kepada orang lain. Kita tak akan sebut seorang yang baik, seorang-seorang itu berakhlak baik. Kerana akhlak berkait hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan manusia bagaimana? Bila Nabi SAW menyatakan, Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Orang Islam, saudaranya orang Islam. Dia tak akan menzaliminya atau membiarkan dizalimi atau membiarkannya tanpa apa-apa bantuan. Yakhdhuluhu, dihinanya begitu. Maka kita lihat bagaimana akhlak yang mulia itu, kita tak zalim orang. Hari ini termasuk akhlak yang mulia, kita tak menjadi punca pada merebaknya penyakit. Itu akhlak yang baik. Sebab kita tak mendatangkan mudarat pada orang lain. Sebagaimana kita tidak menzalimi orang lain. Dan termasuk akhlak yang baik juga ialah bagaimana kita memenuhi keperluan mereka sebagai satu bentuk akhlak yang baik. Maka akhlak ini termasuk dalam makna futuwah. Berani buat baik. Berani. Kerana semua kebaikan itu perlukan keberanian. Perlukan keberanian. Keberanian ini disebut futuwah. Lagi besar berani dia, maka lagi jauh kebaikan dapat dibuat. Kalau berani sikit, maka sedikit. Umpama kita berada dalam hutan belantara yang tebal. Kita kata, okay, silakan masuk. Yang beraninya banyak, dia akan masuk lebih dalam, lebih dalam. Yang berani sikit, mungkin dia masuk beberapa tapak, dia berhenti di situ. Atau mungkin berpatah balik. Umpama
di hadapan kita suatu tasik yang luas, sungai yang luas. Yang berani akan terus berenang sampai ke hujung. Yang tak berani, ada sedikit keberanian, mungkin hanya bermain di gigi-gigi air. Begitu kebaikan. Kebaikan ini luas. Yang berani untuk buat baik, dia akan pergi lebih jauh. Maka ini futuwah. Yang cuma berani sikit, dia akan berada di tepi kebaikan. Keberanian untuk buat baik inilah akhlak yang hebat. Kata Junaid al-Baghdadi, futuwah itu adalah satu sifat yang sama waktu kamu menghadapi manusia. Bersama orang miskin atau bersama orang kaya. Kamu tak benci orang miskin. Dan kamu juga tidak menghindari orang kaya. Artinya, tidaklah kamu, kita katakan, mengampu orang kaya. Tidak. Muamalah kamu tanpa melihat siapa dia, miskin atau kaya. Biasa sahaja. Yang miskin, kalau saya bergurau dengannya, demikian juga yang kaya. Yang miskin, kalau saya makan bersamanya, demikian juga yang kaya. Yang miskin, saya memberikan nasihat kepadanya, demikian juga yang kaya. Yang miskin, saya menjemputnya, demikian juga yang kaya. Tanpa saya rasakan perbezaannya. Ya memang dalam hati kecil kita tahu ni kaya ni kereta 40 biji. Ini tahu miskin ni dia mungkin tak punya kenderaan. Tetapi muamalah kita biasa. Muamalah kita sehingga orang tahu tidak dapat membezakan. Orang nampak sama sahaja. Maka ini orang yang punya futuwah, berani untuk melakukan kebaikan pada semua orang tanpa mengira darjat. An-Nas Abadi, dia sebut tentang futuwah, dia kata ini ialah maruah. Maruah sebahagian daripada cabang futuwah. Baik, bila kita sebut maruah, apa itu maruah? Orang belajar ilmu hadis penting disebut sebagai dzumuru'ah. Menjaga maruah. Maruah ni tuan-tuan sekalian, pertama melibatkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan hal-hal agama kita. Jangan kita buat sesuatu yang menyimpang, yang menyalahi syarak, sehingga kita dipandang fasik, hina. Itu juga maruah. Yang kedua, berkait dengan apa yang dipandang baik oleh masyarakat. Kalau masyarakat pandang ini baik, maka jangan kita menyalahi masyarakat. Ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, maka di sisi Allah dia juga baik. Adat, budaya yang baik. Lalu kalau kita menyanggahinya, menyalahinya, kita dianggap tidak punya maruah. Jadi kebiasaan kalau kita buat jamuan, kita panggil semua. Panggil saudara mara kita semua. Tiba-tiba kita buat jamuan, panggil seorang dua je, maka maruah kita rosak. Orang kata kedekut. Si mak ni kedekut, tak panggil semua orang. Kalau secara maruahnya, tuan-tuan sekalian, kita orang dah tua ni, pakailah pakaian orang tua. Tiba kita pakainya pakaian orang muda. Orang kata, ish, ni tua gatal ke apa? Maka maruah kita rosak. Tak patut kita memakai pakaian yang menjadi celaan masyarakat. Tak patut kita bercakap perkataan yang menjadi celaan masyarakat. Maka maruah ni kena jaga. Sebagai contoh, dahulu ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab mereka. Contoh mengenai maruah seperti seorang yang mungkin makan di kedai. Zaman tu lah. Sebab zaman tu kebanyakan makan kedai ni orang fasik yang suka membuang masa dan sebagainya. Bukan satu keperluan yang utama. Sebab wanita-wanita zaman itu, kebanyakan mereka tidak bekerja. Makan di rumah itu tanda maruah. Jadi dahululah kalau makan di kedai, maka itu tanda tak ada maruah. Hari ini kita tahu makan di kedai ni satu keperluan. Sebab itu bila ditutup ataupun dihadkan operasi kedai, kita rasa susah sikit. Kerana ia keperluan kita. Tapi ada kedai-kedai bukan keperluan kita. Kedai-kedai tempat orang menghabiskan masa, lepak tanpa tujuan dan arah. Mungkin bila kita duduk di situ, maruah kita rosak. Orang akan kata kita bersama dengan kelompok lara tadi. Maka jaga maruah kita. Jangan kita bersahabat orang-orang yang ada tohmahan dalam agama. Nescaya kita terpalik, kita juga akan terkena. Kemudian lihat apa lagi kata ulama tentang makna futuwah. Futuwah ini kata mereka ialah hal-hal yang abadi dan fana sama sahaja bagimu. Abadi dan fana. Bila kita sebut perkataan-perkataan yang abadi dan fana, maksudnya dalam semua tasarrufat, tindakan dan perbuatan kita, kita memberikan haknya yang sama. Dalam urusan duniawi, kita beri hak yang sama.
Dalam urusan ukhrawi, kita memberi hak yang sama. Kita tidak membezakannya sehingga menjejaskan sebahagian kepentingannya. Kalau kita katakan seorang yang cuma utamakan dunia, lalu merosakkan akhirat, kita anggap mereka ini tidak mematuhi syarak. Orang yang mengutamakan dunia, tidak mengabaikan akhirat, juga perkara yang sama. Bagaimana perlu adanya suatu keseimbangan dalam semua perbuatan ini. Bila seorang punya isteri dan menganggap isteri sebagai penghalang ibadat, maka dia salah. Isterinya membantu dia ibadat. Orang yang punya anak-anak, orang-orang yang punya pekerjaan dan urusan, semuanya ini perlu diseimbangkan. Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang fana, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara yang bersifat abadi dan fana, semuanya perlu diletakkan pada sistem yang seimbang. Artinya seorang yang tadi bukanlah, saya baca Quran, Ustaz, saya tak baca ni. Jangan. Quran perlu dibaca, hadis juga perlu dibaca. Fiqh juga perlu dipelajari. Tasawuf juga perlu dipahami. Saya cuma cenderung baca Quran. Saya tak nak yang lain-lain. Ini ketidakseimbangan dalam kehidupan. Ada orang kita katakan, saya Ustaz, belajar akidah je, yang lain tak nak. Akidah tu penting. Tak, awak rosak. Sistem itu rosak. Sebab itu kita lihat Nabi SAW menjadi guru besar kepada semua cabang-cabang ilmu. Semua ilmu ini diambil daripada Nabi SAW. Kerana dulu kalau kita sebut ulama'-ulama', mereka menguasai kesemua ilmu. Benar, ada kemahiran yang lebih nampak. Oh, ini nampak lebih faqih, ini nampak lebih fardi, lebih pakar faraid, ini nampak lebih sekian. Namun, mereka menguasai semua ilmu. Hatta Daud At-Ta'i sebagai contoh. Anak murid Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Antara yang alim. Sehingga pernah Abu Hanifah ingin menggantikan dia. Artinya, dia ganti kelas Abu Hanifah. Sehingga dia mula cenderung kepada ilmu kesufian. Cenderung pada ilmu sufi. Tapi, dalam dirinya, punya penguasaan pada semua ilmu. Walaupun kecenderungannya pada satu ilmu yang dilihat sebagai sufi. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Orang kenal dia sebagai faqih, usuli. Orang kenal dia sebagai pakar dalam bidang hukum hakam. Tetapi sebenarnya Imam Syafi'i dalam dirinya ada semua ilmu. Termasuk ilmu firasat, memanah, menunggang kuda. Semua ilmu yang membentuk keseimbangan dunia akhirat. Sehingga Imam Syafi'i berkata, kalau aku tak jadi ulama, aku mungkin menjadi penyair. Kalau aku tak jadi penyair, mungkin aku menjadi pemanah, sniper. Berarti benda tu ada, cuma kecenderungan yang dilihat. Dan banyak digunakan. Tetapi kemampuan pada semua perkara. Orang beriman, bila kita sebut punya futuwah, bukan berarti, oh, kami cuma duduk masjid. Habis kat kilang, dan di pasar, masyarakat, oh, itu tak ada urusan kami. Maka salah. Ini bukan orang berfutuwah. Nabi SAW mendidik para sahabat. Pada waktunya mereka berada di pasar. Pada waktunya mereka berada di ladang-ladang mereka. Pada waktunya mereka berada di masjid. Ada sahabat pada waktunya mereka berada bersama kambing-kambing mereka, unta-unta mereka, perniagaan-perniagaan mereka. Ada waktunya mereka bersama Nabi SAW. Ini futuwah. Futuwah, keberanian dalam terlibat dengan semua perkara. Dengan cara yang betul. Dan berpaling daripada semua perkara yang melalaikan. Maka orang ni yang dianggap punya futuwah. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu rahmatullahi alaihi. Waktu disebut apa itu futuwah? Keberanian, futuwah. Maka kata beliau, kamu tinggal apa yang kamu inginkan demi apa yang kau takuti. Artinya bila kita lihat Umar Al-Khattab berkata, kami tinggal 10 perkara. Kami tinggal 9 daripada 10 perkara. Takut perkara-perkara tadi ialah perkara yang syubhah, yang haram. Takut membawa kepada yang haram. Artinya orang-orang yang punya keberanian, dia berani meninggalkan sesuatu yang mungkin boleh menjebak dia satu hari nanti pada perkara mungkar. Walaupun asalnya harus. Kita tengok orang lepak, sembang. Sembang ni harus kan? Harus. Tapi bimbang-bimbang juga kita bila kita berada di sana, bila disebut, diumpat, dibincangkan kelemahan individu itu, individu ini, kita tidak mampu mencegahnya. Maka kita tinggalkan majlis itu demi bimbangkan apa yang kita takuti. Artinya orang-orang yang punya keberanian disanggup meninggalkan sesuatu walaupun baik, bagus,
Tapi kalau boleh menjebak dia pada perkara yang membinasakan, maka dia akan melakukannya. Bila seorang sufi ditanya, apa itu futuwah? Futuwah artinya, siapa yang makan bersama kamu, yang menjadi tetamu kamu kafir atau Islam, kamu tak ada masalah. Kerana kita diajar hak tetamu. Hak tetamu. Kalau yang datang ini wali, ya ini hak dia. Kalau datang ini kafir, ini hak dia. Kalau datang ini binatang, ini hak dia. Maka setiap orang yang beriman yang punya futuwah, dia tahu macam mana nak bagi hak-hak pada setiap orang yang bermuamalah dengannya. Ada satu kisah, cuma di sini saya nampak terjemahannya agak terbalik sikit. Nabi Allah Ibrahim AS yang digelar sebagai Abu Dhaifan, yang suka menerima tetamu. Nabi Ibrahim AS, bila mana dia masak satu makanan, dia tak akan makan seorang. Dia suka menjamu tetamu dan dia suka ada teman yang makan. Satu hari dia berjalan untuk mencari teman makan. Terjumpalah seorang lelaki Majusi. Majusi penyembah api. Ajalang Zoroaster. Maka Nabi Allah Ibrahim AS ajak si Majusi ini, si kafir ini, menjadi tetamu dia dan makan makanan dia. Tapi dengan syarat, dia memeluk Islam. Ada satu riwayat menyebut dengan syarat dia baca bismillah dulu. Sebut bismillah dulu. Lalu Majusi ni enggan. Sebab itu bukan kepercayaan dia. Itu bukan akidah dia. Maka dia tak nak buat. Sama ada masuk Islam ni, ataupun membaca bismillah ni. Tak nak. Maka si Majusi ini berprinsip pada kekufurannya. Maka dia pun meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah menegur Nabi Allah Ibrahim AS. Aku memberi rezeki kepadanya dan keadaan dia kufur pada aku dah 50 tahun. 50 tahun dia kufur, tak pernah sembuh aku. Aku tetap bagi rezeki. Berarti nak ajar sifat baik, sifat pemurah. Masalah dia jahat, itu ditanggung sendiri. Masalah dia fasik, ditanggung sendiri. Masalah perangai buruk itu dan ini, itu hal dia lah. Tapi kebaikan kita jangan terhalang hanya kerana dia ada kejahatan. Hanya kerana dia ada kejahatan itu sebab dia pakai seluar pendek, Ustaz, kita tak ajak dia makan. Walau dia memerlukan, berilah dia makan. Sebab Ustaz dia ni dulu begini, kita cerita kejahatan dia. Kejahatan ditanggung sendiri. Kebaikan kita jangan dihadkan, disempadankan. Kerana bukankah orang jahat itu berubah dengan sebab kebaikan tanpa sempadan? Tapi kalau kebaikan bersempadan, maka tinggallah orang jahat itu jahat. Menjadilah orang jahat itu berdosa kejahatan. Sebab itu jangan kita memilih-milih dalam buat kebaikan. Kalau kita mampu menyamaratakan kebaikan, memberikan kebaikan. Kita seorang pemurah, kita boleh beri pada semua, silakan. Apatah lagi dalam keadaan-keadaan umat Islam berada dalam musibah. Siapa pun dalam musibah yang sakit, sama di kalangan Islam atau bukan Islam, kita membantu mereka. Kerana mereka memerlukan. Oh, tak boleh, dia kafir, kami tak tolong dia, biar dia matilah. Jangan begitu. Kebaikan tidak ada sempadan. Kebaikan kita lakukan kepada semua manusia. Nabi SAW mengajar kita kebaikan itu. Hatta pada tawanan perang. Bahkan Allah menyebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syakura. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka memberi makan kepada orang ramai. Mereka memberi makan dengan penuh rasa cinta dan sayang. Pada siapa? Pada anak yatim. Pada orang miskin. Dan pada tawanan. Ya, tawanan ni orang ada salah. Sebab tu dia jadi tawanan. Asiran, banduan. Mungkin salahnya berkait dengan jenayah-jenayahnya. Mungkin juga salahnya kerana berlaku peperangan antara Islam dengan orang kafir. Lalu mereka tertawan. Apakah tawanan ini cuma layak untuk dilunyaikan? Layak untuk dibelasah? Tidak. Dilakukan kebaikan. Bahkan Allah sebut, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbih. Mereka memberi makan dengan penuh rasa sayang dan cinta. Sebab itu Rasulullah ketika mana menawan Sumamah bin Uthal waktu di Kufur,
Nabi berkata pada sahabat, carilah anggur-anggur yang baik, susu-susu yang segar. Beri makan pada dia. Beri makan. Dan dilepaskan ikatan sumamah untuk dia makan. Untuk dia minum. Begitu Rasulullah mengajar kepada kita. Kebaikan tidak punya sempadan. Dalam situasi-situasi yang genting. Seumpama saya katakan hari ini. Maka jangan kita jadikan kebaikan itu punya sempadan. Pada siapa sahaja. Kita tengok saat dia tak semayang, elok dia mati dengan COVID ni, bagus tak semayang juga. Dia pun tak pergi masjid juga. Jangan. Kebaikan, kita tidak memilih sesiapa pun. Kerana kebaikan kita lah yang menjadi asbab seorang itu boleh mungkin berubah. Kalaupun dia tak berubah dengan jadi baik dan sebagainya, persepsi dia terhadap kebaikan itu. Oleh kerana itulah kita jangan memilih-milih dalam kebaikan atau memberi syarat. Boleh, saya bagi awak duit dengan syarat awak semayang. Bukan begitu. Kita bagi dia sebab dia susah. Dan berkata, jangan lupa untuk solat. Solat ialah hubungan kita dengan Allah. Menasihati dia lain. Memberi syarat lain. Boleh kami bagi syarat ni, tapi awak kena sembahyang dulu. Tak boleh begitu. Dia tak sembahyang itu hal dia. Tapi menasihati dia okey. Awak kena solat. Hari ini mungkin saya terbuka hati menolong awak. Saya bimbang satu hari nanti tak ada orang terbuka hati menolong awak. Kerana awak menutup hubungan awak dengan Allah. Bimbang-bimbang Allah menghukum awak dengan menutup hubungan manusia kepada awak. Sehingga orang tak lagi kasih belas pada awak. Maka itu saya bimbang. Menasihati dia bagus. Tapi menghukum dia untuk tidak memberi bantuan atas sebab kejahatan, maka ini salah. Siapa pun. Kebaikan yang patut didapat, sila sebarkan. Sila sampaikan. Sila hubungkan. Sila berikan. Tanpa kita melihat, tanpa kita memberi syarat, tanpa kita meletakkan birokrasi tertentu untuk dia memilikinya. Ini sebenarnya futuah. Al-Junaid Al-Baghdadi menyatakan, futuah artinya menahan diri dari menyakiti hati orang dan menawarkan kemurahan hati. Ini satu lagi definisi futuah. Bagaimana kita perlu punya sifat menahan diri daripada menyakiti orang. Sebab itu Nabi SAW berkata, "Falyakul khairan aw liyasmut." Cakap baik atau diam. Kerana banyak perkataan kita menyakiti orang. Bukan sekadar kita kata kepada percakapan biasa, termasuklah kita yang berceramah ni pun. Yang berceramah, yang menyampaikan nasihat. Memilih perkataan-perkataan yang baik supaya tidak menyakitkan hati orang. Jangan menggunakan perkataan-perkataan kasar, menghina dan sebagainya. Kerana ia tidak sesuai. Perlu dijaga. Nabi SAW sentiasa menjaga perkataan. Dan semua keadaan. Termasuk di hadapan musuh-musuh. Jadi kita tuan-tuan sekalian kena tahu, setiap manusia ada hati dan perasaan. Semua manusia. Isteri kita ada hati dan perasaan. Anak-anak kita ada hati dan perasaan. Dan lain-lain. Maka jaga hati mereka. Jaga pertuturan kita. Ya Alhamdulillah hari ini kita lihat dengan masing-masing duduk kat rumah. Aksiden pun tak ada lah. Duduk rumah. Mungkin merompak mencuri pun tak berani sebab semua orang ada kat rumah. Tapi bimbang pula kita takut kat rumah pula berbalah besar. Berbalah. Suami isteri. Saat kita tak boleh jumpa. Saat tu saya suka suami saya keluar. Kena quarantine pula tengok muka suami. Ya Allah. Mulut laser Ustaz. Tepat ke jantung. Berlubang. Yang suami pula, Ustaz Allah. Saya kena quarantine Ustaz. Bini saya Masya Allah. Tak tahan saya. Kadang-kadang saya rasa baik kena COVID kat luar lah daripada COVID kat dalam. Macam tu. Dia rasa macam tu. Jangan. Benar mungkin lah. Ya, kita jarang punya masa yang banyak dengan isteri dan anak-anak. Untuk mula-mula tu teganglah sekejap. Tapi kita perlu cari futuah kekuatan kita. Isteri orang yang paling patut kita sayang. Suami juga begitu. Anak-anak juga begitu. Keluarga kita lah yang utama kita sayang. Dan kita berbuat baik. Nabi SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang baik dengan keluarganya, isteri dan anak-anak. Dan aku yang paling baik dengan isteri dan anak-anak aku. Ya, ambil contoh tauladan Nabi SAW. Macam mana kita belajar berinteraksi dengan interaksi yang baik. Memilih untuk bersabar dengan perkataan yang tidak baik, tidak elok. Kita jangan jadi penyebab
perkataan-perkataan kita, orang kecil hati dan sebagainya. Bini kecil hati, mau ke bulu kat rumah. Bini pun buat kuarantin juga, saya tak nak masak bang. Saya masak cuma sekali sehari. Kan pening kita. Ataupun suami juga yang boykot pula. Dia berlaku ketegangan. Mudah-mudahan tak berlaku lah. Mudah-mudahan ini cuma contoh yang berada di angin lalu, tak ada kaitan. Tapi kita cuma beri satu perumpamaan. Suami isteri dan tempoh ini tunjukkan satu akhlak yang baik. Jaga perkataan. Jangan, saya ni outspoken, saya nak cakap, saya cakap. Tidak. Hormati mereka. Hormati perasaan mereka. Jangan, Ustaz, saya kalau tak cakap, tak lepas ni. Tak apa, biar kita terkorban, jangan korbankan orang lain. Perkataan kita perlu dijaga dengan baik. Apatah lagi kita tahu setiap perkataan ditulis dan dicatat. Bukan dia keluar macam tu je. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang kita keluarkan melainkan raqib dan atid mencatat. Ini isteri kita, ini anak-anak kita, jaga perkataan. Jangan sekiranya dia melihat dalam rumah ni seumpama seperti neraka. Jangan, biar dilihat rumah ini kedamaian. Kenapa? Masing-masing menjaga hati masing-masing. Isteri jaga hati suami. Suami jaga hati isteri. Ayah jaga hati anak-anak. Anak-anak jaga hati ibu dan ayah. Bila kita saling menjaga, di situlah kita akan rasa kemesraan, kebaikan. Jadi ini futuah. Futuah menjaga perkataan kita daripada menyakiti orang lain dan menawarkan sifat murah hati. Apa maksud sifat murah hati? Tuan-tuan mungkin kat rumah ni jangan ada sifat bos. Kita tak nak jadi bos kat rumah. Semua benda kita suami kan. Kita cakap dengan anak-anak, ambil tu, ambil ini, ambil tu, ambil ini. Kita cakap dengan isteri kita, okey, nasi goreng mamak, mi mamak, Maggi kari, Maggi pedas. Dia macam kat kedai. Jangan begitu. Dalam rumah tangga, saling tolong-menolong. Si ayah, jangan mentang dia ayah, kita diarahkan semua. Sebab dah biasa, kat pejabat ketua. Tidak. Nabi SAW, kana Nabi SAW, fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW menolong urusan-urusan kekeluargaan. Itu Rasulullah SAW. Jadi, suami jangan jadi bos lah. Isteri pun jangan jadi bos lah pada anak-anak. Semua tunjuk satu contoh. Menawarkan sifat murah hati. Artinya, si ibu pada pekerjaan yang memang anak dia patut buat tak? Dia yang buat. Si anak pada pekerjaan yang patut mak dia buat, dia yang buat. Si suami pekerjaan yang patut isterinya buat, dia yang buat atau dia yang tolong. Si isteri pada pekerjaan yang patut suami buat, dia yang buat dan dia yang tolong. Bila masing-masing menunjukkan tidak ada takhasus kerja. Yang tidak ada pengkhususan kerja. Buang sampah mesti balong. Nampak balong sampah. Sampah balong. Macam teruk. Masak mesti umi. Yang masaknya uminya masak. Yang ayahnya depan TV. Depan TV-nya ayah. TV tu ayah. Kalau macam tu rosak. Habis ayah ni pegang remote macam ni lah. Pegang. Macam pegang pistol. Tak bagi orang. Jaga. Channel dia. Siang anak-anak nak tengok kartun. Tak. Ni giliran ayah tengok TV ni. Jangan begitu. Masing-masing tunjukkan sifat pemurah. Bimbang nanti bergaduh sebab TV, bergaduh sebab tu, benda-benda kecil. Maklumlah jarang duduk lama dengan keluarga ni. Ada satu ujiannya. Jadi saya katakan seorang isteri tak salah. Suami kata tak apa, hari ni abang masak. Walaupun cuma menu special kita Maggi je. Tak lebih benda tu. Tak apalah. Kita tunjuk satu contoh. Hari ni biar ibu yang buang sampah. Walaupun biasanya anak buang sampah, biar ibu buang sampah. Hari ni biar Alung tolong basuh pinggan mangkuk. Umi rehat. Hari ni biar Angah yang bersihkan ataupun lipat kemaskan bilik. Hari ni biar saya buat tu, buat. Akhirnya kita lihat. Bila masing-masing menunjukkan sifat murah hati. Masya Allah. Ini keluarga yang cemerlang. Ini pengalaman-pengalaman yang tak mungkin kita lupakan. Begitu kita akan seronok. Kerana itu orang beriman, dia boleh jadikan di sebalik musibah itu keseronokan. Bergembira dalam musibah menandakan sifat futuah yang hebat. Ini dalam musibah bertengkar, berbalah, bergaduh, dia makin tertimpa musibah, tertimpa. Macam pepatah Melayu sebut, dah jatuh ditimpa tangga. Lagi teruk dan lagi teruk. Jangan begitu. Bagaimana kita nak jadikan musibah ini satu kenikmatan? Di sebalik musibah itu ada nikmat, ada kebaikan. Kebaikan bersama isteri, bersama anak-anak, bersama keluarga. Kebaikan duduk rumah. Selama ni kita tak sedar rumah kita bocor sana bocor. Hari ni kita sedar.
Selama ni kita tak sedar rumah kita ni buruk sana buruk sini. Hari ni kita sedar. Masing-masing sedar. Kita baiki. Sebenarnya ini pertahanan yang hebat. Mungkin satu hari nanti bila Allah Ta'ala angkat ujian ini, kita bebas keluar. Kita tinggalkan rumah kita dengan penuh kehebatan. Bersihnya, kemasnya, semua ada. Daripada hikmah, kita tinggal di rumah dalam beberapa hari ini. InsyaAllah Ta'ala. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, futuwah sebenarnya ialah mengikut sunnah. Bila kita sebut tentang futuwah apa dia? Ikut sunnah. Jadi, bagi kita, seorang kalau tidak belajar, dia tak akan punya futuwah. Kerana semua sifat futuwah ini memerlukan pada ilmu. Itu asas rukun dia. Kerana Nabi SAW menyebut di akhir zaman bagaimana sunnah itu makin sukar untuk diikuti. Dibiarkan. Ditinggalkan. Kerana mereka terpengaruh dengan protokol-protokol, pengaruh-pengaruh Kristian dan Yahudi. Mereka lupa Islam punya segala kemuliaan ini. Sebab itu Nabi kata apa? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam asalnya asing, dagang. Kemudian hebat, kuat, izzah. Nanti akan kembali dagang. Apa yang dimaksudkan kembali dagang tadi? Sebahagian daripada amalan Islam ditinggalkan. Maka jangan tinggal sunnah. Walaupun kita mesti solat di rumah hari ini. Maka jangan tinggalkan sunnah azan dan iqamah. Dah kita biasa Ustaz, Haji Puat tu lah yang azan. Kat sini mana ada Puat. Jadi tak adalah azan. Bukan begitu. Kita biasa Ustaz, Firdaus tu lah yang azan. Kat sini mana ada Firdaus, takkan nak bagi Firdaus datang azan. Oh, Firdaus nak keliling semua rumah Pasir Gudang ni, azan. Sebab dia memang Bilal. Katakan. Jangan begitu. Ini sunnah. Waktu kita duduk kat masjid surau, ya dia ada Tok Bilal dia. Kita tak boleh berebut lah. Itu bahagian dia, dia jaga. Nanti meletup PA sistem. Kat rumah, ini sunnah yang patut kita buat. Suruh anak azan. Tak ada anak azan, kita azan. Iqamah. Azan dan iqamah tu sunnah. Jangan kita padamkan, jangan kita cuma mengharapkan Ustaz, sayunya hati masjid tak azan. Habis kau ada, kau buat apa? Azan lah. Ustaz, sayunya dah tak dengar azan. Kalau hari ni tak dengar azan, kamu azan kan, itu jauh lebih baik. Selama ni kan rindukan azan-azan kat luar. Ya memanglah kita tak nafi, sedih tu adalah. Saya biasa Ustaz dengar azan masjid Ciku, azan masjid Masai, surah Husna, Bararahnya, azan Cahaya Baru, tempat-tempat yang biasalah. Sebab itulah saya pergi kuliah dengar azan lunak Ustaz, nostalgia, kenangan. Jadi bila balik rumah terindunya azan. Habis tu kat rumah semayang tak azan? Tak. Kita tak pandai azan. Ini masalah kita. Meninggalkan sunnah. Nabi SAW berpesan pada Abu Sa'id Al-Khudri yang dia tak berpeluang macam sahabat lain untuk solat di Masjid Nabawi. Kerana dia gembala kambing, bawa kambing jauh ke sana ke sini. Lalu kata Nabi SAW pada Abu Sa'id, bila kamu nak sembahyang azan, kamu nak iqamah. Kerana mada sautika. Mana suara kamu sampai dan didengari, semua makhluk yang dengar jadi saksi. Batu, batan, simen, pokok, semua jadi saksi. Kata, biar setiap rumah kita azan. InsyaAllah bila waktu azan satu tamang bunyi azan. Ya bagus, syiar. Rumah nombor 22 bunyi 23, 24, 25. Masya Allah, hebat. Keluar suara azan daripada setiap rumah Islam. Muslim. Iqamah. Bayangkan kehebatan tu. Lama ni kita kalau tinggal Pasir Gudang, Jamiat Pasir Gudang Ustaz dengar. Hari ni satu Pasir Gudang azan. Semua boleh jadi muazzin. Semua punya bakat untuk azan. Bayangkan irama azan yang hebat. Suara kita tak dikorenting. Jangan pandai-pandai korenting suara pula. Kan kena korenting. Suara pun korenting. Tak ada suara. Jangan tinggalkan sunnah yang mudah. Azan, iqamah. Jangan tinggalkan qabliyah. Oh, terus mentang-mentang solat kat rumah. Terus qabliyah tak ada sat. No qabliyah zuhur. No ba'diyah zuhur. Tak ada qabliyah asar. Tak ada apa. Jangan. Qabliyah biar ada. Ba'diyah biar ada. Sembahyang sebagaimana kita biasa solat di masjid. Ini sunnah. Dan anak-anak betulkan sah dia. Ini sunnah. Tak boleh start anak-anak jauh-jauh pun tak apa. Jangan ikut sunnah. Jadi tuan-tuan, futuwah ialah orang yang sentiasa melazimi sunnah. Saya katakan ada sunnah-sunnah yang mudah. Sunnah yang mudah, makan, baca doa, baca bismillah. Sunnah yang mudah. Jangan ditinggalkan. Wuduk,
disempurnakan cara wuduk. Tak, saya kat rumah Ustaz takut biar air tinggi tu tinggal benda sunat. Kat talaki tak apa, percuma. Itu komo 3 kali tak apa. Kat rumah sekali Ustaz cimak air. Oh, ini orang meninggalkan sunnah. Orang yang benar-benar mengamalkan sunnah, di mana pun dia akan amalkan sunnah. Ini futuah keberanian. Ini tuan-tuan sekalian, sebahagian makna futuah. Mudah-mudahan kita dalam perkongsian kita dengan definisi ulama tentang futuah, kita punya sifat tadi untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan sebenarnya saya sebut kebaikan tidak ada sempadan. Kebaikan tidak ada sempadan. Ia perlu disampaikan pada sesiapa saja selagi mana kita mampu. Maka jadilah orang yang sentiasa punya kemampuan supaya tidak tersekat kebaikan kita, ilmunya, kebaikan harta bendanya, kebaikan buah fikirannya, kebaikan akhlak tutur kata kita. Ia milik semua. Dan kita pencecus kepada kebaikan-kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita terkumpul dan beri kita segala kebaikan sehingga tercatat di sisi Allah penerimaannya dan menjadi asbab pada redha dan pengampunan Allah terhadap segala perbuatan salaku kita di dunia, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.